Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, sekejap. Kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah. Tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita teruskan dengan kisah yang pertama untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang pertama pada hari ini datangnya daripada Ibn Yahya. Jom kita mulakan dengan kisah yang pertama ni. Assalamualaikum semua. Dan cerita ni merupakan legenda tempatan yang pernah berlaku dekat kampung saya. Dan kisah ni dah lama dah jadi sebenarnya. Untuk kisah yang pertama ni, kisah berkenaan dengan seorang driver lori yang namanya tu Abang Zali tau. Okey, nak dijadikan cerita kan, satu hari tu Abang Zali ni balik kerja lewat. Dalam pukul 2 pagi macam tu lah baru dia sampai kampung tau. Dah siap parking lori dia dekat sebelah kawasan padang sekolah tu. Dia pun mulalah turun daripada lori, dah kunci apa semua kan. Dia pun mulalah berjalan kaki untuk nak balik ke rumah dia. Dan pada yang tak tahulah biasanya kalau nak parking lori ni, lori besar, lori panjang kan, nak kena parking jauh sikit tau daripada kawasan perumahan. Kena cari tempat yang lapang, tempat yang besar, luas, barulah boleh parking lori dekat situ kan. So, daripada tempat parking lori tu, Abang Zali ni nak balik ke rumah dia tu, boleh kata agak jauh jugalah. Tapi nak buat macam mana, dah situ aja tempat yang sesuai kan. So, terpaksalah Abang Zali ni berjalan kaki untuk balik ke rumah. Dah cek lori dia apa semua, dah pastikan semua kan. Dia pun bergerak lah. Dalam perjalanan dia nak sampai ke rumah tu kan, tiba-tiba je Abang Zali nampak macam satu susuk manusia tau. Dia tengah duduk mencangkung dekat tepi jalan tu. Jadi kan, bila Abang Zali dah jalan dekat sikit ke depan tu, barulah dia nampak yang tengah mencangkung tu seorang perempuan tau. Amoy. Dan Amoy ni dia pakai t-shirt hitam, pakai seluar pendek, paras atas memang pendek je gila lah kan. Macam biasa yang kita tengok tu. Sambil cangkung, tutup muka dia tu dengan tangan tau. Sambil menangis dia dekat tepi jalan tu. Siapa pula ni? Anak siapa ni? Lah, Amoy ke? Dah kenapa Amoy ni? Kena tinggal dengan boyfriend ke apa? Amoy? 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 Amoy, you okay tak ni? You kenapa ni? Ada apa-apa ke? You nak pergi balai polis, I boleh tolong hantar you pergi balai. Sekali kan, bila Amoy tu angkat je muka dia, kosong, terlopong je muka dia tu. Terus, dekat situ juga pandangan mata Abang Zali ni jadi gelap tau. Dan kat situ jugalah dia pengsan. Keesokan paginya tu, Pak Imam lah orang pertama yang jumpa Abang Zali dekat tepi jalan tu tau. Kebetulan masa tu, Pak Imam ni on the way nak pergi ke surau kan. Memang ikut jalan tu. Dia nampak je Abang Zali ni terbaring dekat tepi jalan tu. Dia pergilah kejutkan Abang Zali kan. Risau juga takut meninggal ke apa kat situ kan. Tapi nasib baiklah Abang Zali sedar kan. Bila Abang Zali sedar je, terus menangis-nangis dia cerita dekat Pak Imam. Yang dia jumpa dengan Pontianak, Amoy tu yang tak ada muka kan. Terpaksalah Tok Imam ni kan hantar Abang Zali tu balik ke rumah dia dulu, barulah Tok Imam pergi ke surau balik semula. Tapi kan, disebabkan Abang Zali tu dah meracau, teruk sangat tau dia punya meracau pagi tu. Jiran dia ni pula terpaksalah bawa Abang Zali ni jumpa perawat Islam. Sebab dia dah terlalu lemah sangat semangat dia tau waktu tu. Dan semangat dia tu macam dah hilang terus tau. Dari apa yang saya dengar daripada orang-orang kampung saya ni, Abang Zali kata perempuan tu tak ada muka. Muka dia licin je. Nampak macam belon gitu.
Tak ada mata, tak ada mulut, tak ada kening. Batang hidung je ada, tapi tak ada lubang hidung tau. Korang pernah jumpa tak makhluk macam ni kan? Okey, untuk cerita yang kedua pula. Kisah ni bukan kisah Abang Zali lagi tau. Dan kisah ni adalah kisah tentang Pak Cik Dol. Semasa Pak Cik Dol ni melalui highway Pedas Linggi menghala ke Seremban. Dan kisah ni terjadi pada awal tahun 90-an dulu. Ya. Ayah, kita berhenti kejap ya. Boleh tak? Abang nak terkencing sangat lah ni. Dah tak tahan dah ni. Alah, tahanlah kejap bang. Nantilah. Nanti sampai arena depan tu, ayah berhentilah. Ya, abang dah tak tahan sangat dah ni. Kalau abang terkencing dan seluar ni sekarang macam mana? Aduh lah abang ni pun. Tak boleh tahan sangat dah ke? Tak boleh ya, tak boleh. Dah tak tahan sangat dah ni. Kamu ni lah. Yelah. Ni ayah berhenti tepi ni, kencing kat tepi pintu je tau. Jangan pergi jauh-jauh pula. Yelah ayah, cepatlah ayah. Dah tak tahan sangat dah ni. Ingat tau bang, abah tak turun, abang turun seorang je tau. Sebenarnya kan, tempat yang Pak Cik Dol nak berhenti tu agak gelap jugalah. Kawasan tu kawasan berhutan. Dah tu tak ada lampu jalan pula tu. Yelah kan, atas highway tahun 90-an dulu. Siapa yang ingat lagi tahun 90-an dulu, atas highway tu macam mana keadaan dia kan? Kiri kanan highway tu memang hutan aja tau. Jadinya Pak Cik Dol ni pun berhentikanlah kereta dia tu dekat tepi highway. Dia biarkan je lah anak dia tu buka pintu dan settlekanlah urusan dia sendiri dekat tepi kereta tau. Dan lupa saya nak beritahu kan, anak Pak Cik Dol ni lelaki. Umur dia tu baru 8 tahun tau. Jadi, bila dah Pak Dol ni dah berhenti kan dekat tepi highway tu, anak dia pun buka lah pintu kan, keluar dan settlekan urusan dia dekat tepi kereta. Dan tak lama tu kan, Pak Cik Dol ni dengar tau, bunyi pintu belakang tu macam ada orang tutup kan. Dengan tak pandang belakangnya, dia terus jalan, tekan minyak terus jalan gitu aja tau. Dan masa dah nak sampai dekat RNR Senawang tu, dia pun sajalah cakap dengan anak dia. Bang, ni lah RNR ni tadi yang ayah kata nak berhenti tu. Tadi kalau kita berhenti sini pun best juga tu. Bolehlah kita minum-minum, rehat-rehat sikit kan. Tapi abang dah tak boleh tak tahan sangat, nak buat macam mana? Ini kita jalan terus tau tak payah berhenti-berhenti lagi lah. Bang? Oh bang? Bang? Dah tidur ke budak ni? Astaghfirullahalazim! Sekali bila Pak Cik Dol tu toleh ke belakang, tengok-tengok anak dia tu tak ada kat belakang tau. Hara dia kat dalam kereta masa tu. Cepat-cepat dia turun tol Seremban, buat U-turn patah balik kan. Dekat tol Simpang 4 tu dia buat U-turn sekali lagi. Sebab nak cari anak dia yang tertinggal tu lah. Masa ni kan Pak Cik Dol lah memang menyesal sangat-sangat kan. Dia pun bawa kereta tu slow je lah kan. Cuba nak ingatkan balik. Kat mana tadi aku berhentikan anak aku tadi kan? Dan akhirnya dia nampak anak sulung dia tu tengah menangis, meraung-raung dekat tepi highway yang gelap gelita tu tau. Trauma budak tu menangis sorang-sorang kat dalam gelap kan. Kali ni Pak Cik Dol berhenti, dia turun sendiri kereta, pujuk anak dia tu apa semua, bawa anak dia masuk dalam kereta. Dan itulah tu kan, kadang-kadang kalau kita ikutkan sangat pun tak boleh juga kita punya penakut tu. Ada ke sampai sanggup suruh anak tu keluar sendiri? Memang tak patut, betul lah kan? Okey, untuk kisah yang ketiga ni pula, cerita berkenaan dengan Pak Cik Amran. Kita terus dengan kisah yang ketiga ni Masa tu Pak Cik Amran ni pergi majlis persandingan saudara dia dekat area Batu Pahat. Dan kisah ni jadi tahun 80-an lah macam tu. Kira dah lama-lama punya kisah ni lah Masa Cik Amran tu pergi, dia konvoi tau. 2 biji kereta dengan saudara dia. Satu kereta dia, satu kereta saudara dia tau. Nak dijadikan cerita, bila diorang dah selesai pergi kenduri itulah. Diorang pun satu keluarga ni, 2 biji kereta ni beransurlah pulang. Masa tu dalam pukul 9 malam lah lebih kurang tau. Diorang ikut jalan lama mua tau. Masa Cik Amran tengah bawa kereta ni, tiba-tiba dia rasa macam pelik sangat tau. Sebab
Bila dia tengok dekat cermin pandang belakang, kereta saudara dia yang kat belakang tu tak ada dekat dalam cermin tu. Tapi bila dia turunkan tingkap, dia jengahkan kepala pandang ke belakang, elok aja dia nampak kereta saudara dia ada dekat belakang. Dan oleh kerana Cik Amran ni dah mula rasa macam, ada something wrong somewhere ni kan. Cik Amran pun perlahankan kereta, dia bagi double signal, isyaratkan suruh kereta saudara dia tu potong lah. Tapi tak lama lah benda ni kan. Sebab saudara Cik Amran tu tak berapa tahu sangat jalan lama tu. Jadi tak lama tu saudara dia pula bagi double signal, minta Cik Amran leadkan jalan balik semula. Cik Amran ni terpaksalah potong balik kereta saudara dia tu kan, duduk kat depan balik semula. Jalan punya jalan. Tiba-tiba dalam kereta tu rasa panas sangat tau. Dan panasnya tu macam duduk dalam oven. Jadi Cik Amran ni pun turunkanlah tingkap. Turunkan dulu punya tingkap kan, pakai tangan kan, pusing. Niatnya nak biarkan udara luar tu masuk ke dalam tau. Sayang, abang buka tingkap je lah Sayang. Astagfirullah, dah tidur dah ni. Bila masa pula bina aku tidur ni? Tadi punya elok duk bersembang. Takkanlah sekejap je dah tidur. Sayang. Apa buruk no perangai awak ni? Tidur sampai terjeli-jeli lidah ni. Buruk betul lah perangai. Dalam masa yang sama, Cik Amran ni pun jengahlah keluar tingkap untuk nak tengok keadaan kereta saudara dia yang ada kat belakang tu. Nasib baiklah tingkap tu buka separuh aja. Rupa-rupanya dekat sebelah kereta dia tu ada pontianak tengah terbang tau. Dan muka pontianak tu betul-betul menghadap tepi kereta Cik Amran. Memang terperanjat lah kan. Terus dia pulaskan steering tu ke kiri. Masa ni lah. Lagi sikit je nak masuk dalam sungai tau. Terus Cik Amran tu dah berdebur kan. Dah lagi sikit nak masuk dalam sungai. Dia berhentikan kereta dekat tepi tu. Dan kereta yang belakang tu pun, kereta saudara dia tu pun berhentilah sama. Jadi diorang masa ni kan, masing-masing semua keluar kereta, berkumpul lah dekat kereta Cik Amran tau. Nak tengok lah Cik Amran tu okey ke tidak, ada cedera ke apa. Nasib baiklah masa ni, tak jadi apa-apa pun. Rupa-rupanya, saudara Cik Amran tu dah lama dah perasan pontianak tu. Tapi dia tak berani nak beritahu. And moral of the story lah. Jangan lupa baca doa naik kenderaan untuk nak mengelakkan insiden yang tak diingini berlaku. Bila kita dah baca tu, sekurang-kurangnya, kita dah mohon perlindungan sebelum perjalanan kita dimulakan. Apa pun yang jadi masa dalam perjalanan tu, kiranya kita dah standby, kita dah bersiap sedialah dengan doa yang kita baca tadi tu. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Menarik tak menarik? Kisah berkenaan dengan orang zaman-zaman dulu lah. Kita orang kampung kawan kita ni. Okey, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita terus dengan kisah yang kedua untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang kedua ni datangnya daripada Ayu Yu. Jom kita terus dengan kisah yang kedua ni. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ceritakan kisah berkenaan dengan quarters. Dan kisah ni sebenarnya jadi dekat diri saya sendiri. Untuk pengetahuan semualah, saya ni baru je berkahwin. Jadinya suami saya pun ambil lah rumah quarters kerajaan. Kita orang ni orang kerajaan. Dan kita orang ni kan baru je berkahwin. Saya pun baru je lah dapat duduk dekat rumah tu. Jadi semangat tu lain macam sikit lah. Orang kata baru berkahwin, semangat dia tu memang lain macam. Asal ada duit sikit aja, kita orang kan mulalah duk beli barang sikit-sikit, buat dekor lah sikit-sikit kan. Mana yang mampu je lah kan. Bukan nak cantik mana pun rumah tu. Bukan nak dapat macam hotel ke apa. Orang kata biar kita selesa nak duduk kat situ pun dah cukup lah kan. Okey lah. Masa awal-awal saya masuk duduk dekat dalam quarters tu, semuanya okey je. Macam biasa je. Tapi bila dah lama sikit,
barulah saya tahu yang rumah tu ada gangguan tau sebenarnya. Mula saya rasa benda ni bila suami saya ni pergi kerja. Maksud saya, bila saya duduk sorang-sorang dekat rumah tu lah. Saya mulalah akan dengar macam-macam bunyi pelik yang ada dekat dalam tu tau. Tapi mula-mula tu memanglah saya abaikan aja. Yelah, saya ni malaslah nak ambil-ambil kisah sangat pasal benda-benda macam ni. Saya biarkan je dan saya tak ada langsung cerita pun pasal benda ni dekat suami. Tapi sampai satu tahap tu, benda ni jadi makin teruk tau. Siap benda ni dah pandai main lintas-lintas dalam rumah pula. Korang dapat bayangkan tak? Perasan saya yang masa tu baru je kahwin. Tiba-tiba nampak ada kelibat orang kan melintas dalam rumah. Takutlah kita. Manalah tahu kot-kot ada orang niat tak baik ke, perugul ke, perompak ke apa kan. Mahu tak takutnya saya masa tu. Dan pernah sekali tu, saya bangun solat tahajud tau. Masa tu lebih kurang dalam pukul 4 pagi lah kalau tak silap saya. Suami saya pula tak ada rumah, dia kerja shift malam tau. Masa saya tengah solat tu, antara saya ni blur-blur kan, mata tu macam kelabu-kelabu asap sikit kan. Bangun tidur terus solat, saya macam nampak tak nampak je lah. Saya perasan macam ada satu lelaki berbulu hitam duk menyorok dekat tepi balik meja solat saya tu. Dan benda ni kan, dia macam duk perhatikan saya je. Kejap-kejap kan bila saya toleh sikit, dia macam masuk balik. Bila saya tak pandang kan, dia akan jengah balik gitu. Macam tu lah yang saya nampak tau. Masa tu saya ingatkan saya ni mamai ke apa. Jadi saya pun buat tak tahu je lah. Saya teruskan solat kan. Solat. Tapi dalam hati ni tertanya-tanyalah juga kan. Aku ni nampak apa benda sebenarnya ni kan? Apa yang aku nampak ni? Dan bila saya dah habis solat tu, saya perhatikanlah betul-betul kan. Dekat tepi meja solat tu, siap gosok-gosok mata lagi tau. Benda tu dah tak ada dah. Tak nampak apa pun kat situ tau. Biasanya kan, suami saya ni akan balik rumah makan lunch lah, makan tengah hari tu dekat rumah. Dan boleh kata tiap-tiap harilah dia akan balik. Sebab tempat kerja dia tu dekat aja dengan rumah. Okey, nak dijadikan cerita kan. Ada sekali tu, masa saya tengah siapkan makanan dekat dapur lah. Saya dengar betul, serius saya memang dengar. Dekat depan tu, bunyi macam ada orang buka pintu lah. Bunyi masuk dalam rumah lah. Siap tarik kursi makan lagi. Siap duduk lagi. Saya ingatkan betul-betul lah suami saya ni dah balik. Abang? Abang dah balik Kejap bang Kejap. Sikit je lagi, sikit je ni ha. Saya ni punyalah beria daripada dapur kan. Siap bawa pinggan, cawan, mangkuk apa semua. Nak hidangkan untuk dia lah. Sekali bila saya sampai dekat depan tu, cek. Dekat depan tu, tak ada seorang pun. Tak ada manusia pun kat depan tu. Itu jadi masa siang tau. Benda ni kan, bukan jadi sekali dua je tau. Boleh kata selalu jugalah jadi macam tu. Sepanjang saya duduk dekat rumah ni, saya selalu sangat dapat mimpi yang pelik-pelik. Ada pernah tu, saya dapat mimpi, dalam rumah ni ada orang meninggal. Dalam mimpi saya tu, macam saya dengan suami saya ni, ada buat majlis kenduri tahlil tau. Saya siap nampak lagi, ada mayat terbaring terbujur kaku, dekat tengah-tengah rumah, depan TV saya tu. Orang bayangkanlah. Tapi saya tak tahulah, saya tak dapat tengok lah muka siapa yang mati tu. Suami saya pun pernah juga cerita kat saya tau. Katanya, masa dia solat isyak lah satu malam tu, masa dia solat isyak, dah rakaat terakhir dah masa tu. Tiba-tiba ada orang tepuk dia di belakang. Kuat pula tu. Pam kata dia kan. Dan of course lah, dia terperanjat. Terus dia toleh ke belakang. Tengok tak ada orang pun dekat belakang tu kan. Terpaksa lah. Dia kena ulang lagi sekali solat tu kan. Nasib baiklah kali kedua yang dia solat tu, tak ada gangguan pun. Ada sekali tu kan, saya ada beli barang online tau. Saya pilih nak beli payah pakai COD. Dan biasanya kan, kalau COD, orang yang hantar barang tu, dia akan hantar sampai depan rumah kita kan. Ada sebab dia nak kena collect duit sekali. So, masa budak tu hantar barang, dia siap tegur saya apa tau. Kak, tadi tu siapa kak? Suami akak ke? Taklah, suami akak tak ada kat rumah. Tengah kerja kat depan tu ha. Kenapa dik? Kak, kalau boleh akak cubalah cari perawat ke apa Sebab rumah akak ni lain macam lah kak. Saya sampai je tadi,
Ada lelaki berdiri tau dekat depan pintu ni. Saya siap cakap dengan dia, tapi dia buat tak tahu aja. Dia terus jalan, dia masuk dalam rumah. Tapi seramnya tu, mata dia merah kak, badan dia berbulu-bulu. Masa ni kan, bila saya dengar je budak ni cakap macam ni, terus terdiam saya tau. Korang bayangkanlah, benda tu siang buta pun boleh selamba rock je muncul. Kalau malam tak payah cerita lah kan. Nak pula time suami saya tak ada kat rumah. Memang meremanglah bulu roma saya kalau tinggal rumah tu sorang-sorang bang. Dah lah jiran sebelah rumah saya ni memang selalu sangat tak ada dekat rumah tau. Kalau malam kan, saya selalu dengar macam ada bunyi orang bertukang lah. Dan senang kata, bunyi-bunyi ni semua saya dengar daripada rumah sebelah. Maksudnya rumah jiran saya. Jadi kan, dekat sini saya boleh simpulkan yang rumah kuarter saya yang saya duduk tu macam ada sesuatu yang tinggal sekali dengan saya. Sebab, macam yang saya katakan tadi, orang melintas-lintas dalam rumah tu banyak kali dah saya perasan. Dan pernah satu kali tu kan, suami saya ni sajalah baca ayat kursi dekat balkoni rumah tu. Suami saya buat ni pun sebab saya ni mengadu dekat dia. Dia cerita balik kan dekat saya, masa suami saya tengah baca ayat kursi dekat balkoni tu, dia rasa bulu roma dia tu meremang-remang habis. Dah rasa lain macam tu, suami saya teruslah masuk dalam rumah kan. Keesokan harinya, kebetulan masa tu jiran sebelah rumah kami ni ada kat rumah. Suami saya pun sajalah kan, pergi dekat rumah dia tu, buat-buat peramah lah kan. Tanyalah dekat jiran sebelah rumah tu, berkenaan dengan rumah kami ni lah. Dan jiran tu pun memang jenis macam tak banyak cakap lah agaknya. Ataupun dia macam nampak gaya macam takutkan sesuatu pun ada tau. Dia cuma suruh kami bersihkan rumah tu betul-betul. Yelah kan, kita orang masuk rumah tu main gedah gitu aja kan. Dan daripada apa yang saya faham bila dah bersembang dengan jiran sebelah tu, rupa-rupanya tuan rumah sebelum ni ada membela jin tau. Jiran saya ni dah selalu sangat kena ganggu. Itu yang dia tak berani nak duduk kat situ. Sampai dia sanggup lah cari rumah sewa lain sebab takut nak duduk kat situ kan. Dia cerita kan, dulu orang yang duduk rumah saya ni perangai dia memang pelik tau. Setiap malam dia akan bakar kemenyan, duk asapkan rumah dia. Dan setiap malam Jumaat, dia akan duduk dalam rumah tu bergelap tau. Satu lampu pun dia tak pasang. Jadi, setelah saya dengan suami saya ni berbincang, kita orang pun sepakatlah untuk nak cari orang nak pulihkan rumah kami ni lah. Mula-mula tu kami berubat dengan seorang abang lah. Boleh kata abang lah sebab nampak pun brother ni macam rock-rock gitu kan. Rambut panjang, pakai seluar pendek gitu. Dengar-dengar cerita dia ni bomoh handal lah. Tapi bila dah pergi jumpa dia kan, dia kata dia tak dapat nak tolong. Sebab dalam rumah kami tu ada jin yang memang dah rasakan rumah tu rumah dia. Solution dia, solution bomoh ni lah, solution abang ni, dia kata senang je. Dia suruh kami yang pindah. Kita orang rasa macam dia ni apa benda lah kan. So, balik daripada berubat dengan abang tu, suami saya kata dia tak nak pindah lah daripada situ. Yelah, takkanlah kita orang ni nak pindah pula. Ibarat kita ni macam mengalah pula dengan jin kan. Lagipun kami ni dah habis banyak dah bang buat decoration. Jadi, kita orang usahakan jugalah. Tak naklah rasa rugi sangat kan. Usaha juga tau. Cari lagi seorang perawat dan yang kami jumpa kali ni, ustaz pula tau. Kami pergi jumpa ustaz ni, duk mengadulah dekat dia cerita pumpang-pumpang daripada A sampai Z, apa yang saya nampak, apa yang suami saya pernah nampak semua. Dan alhamdulillah, ustaz tu sanggup tolong kami masa tu kan. Dan petang tu juga, dia datang rumah tau, tolong pagarkan rumah kami. Bila dah berubat dengan ustaz ni kan, alhamdulillah, rumah kami pun dah kurang gangguan dah. Sikit-sikit tu adalah kan, tak ada orang kata tak ada hilang terus. Tapi taklah teruk macam sebelum ni. Selepas tu kan, suami ni pasangkan pula player bacaan Al-Quran tau. Yang jenis macam apa? Plug-in dekat wall, plug-in dekat dinding tu kan. Dia akan on je lah 24 jam. Lagi kita tak tutup, dia akan on aja. So, dalam rumah saya tu, memang sentiasalah duk berkumandang dengan ayat suci Al-Quran aja. Dan pada anda semualah yang mana rumah anda tu ada gangguan ke apa tu, saya nasihatkan, kalau ada bilik kosong dalam rumah tu, janganlah biarkan tertutup aja. Selalu-selalulah, rajin-rajinlah duk buka pintu tu tau. Biarkan angin keluar masuk, biarkan cahaya matahari kena kat dalam tu kan. Sampai sekarang ni kan, kami masih lagi usaha nak bebaskan rumah kami tu daripada gangguan tau. Korang semua doakan kami lah ya. Dan itu je lah kisah saya ni. Moral of the story,
Sebelum pindah masuk ke rumah baru, eloklah selidik dulu dan pergilah tanya dekat jiran-jiran situ. Yelah, orang kata buatlah apa yang patut kan. Bersihkan rumah tu dulu ke, ataupun buat majlis bacaan Yasin ke apa, doa selamat ke kan. Janji jangan jadi macam kami ni, main terkejar aja. Tapi apa nak buat ya? Excited sangat baru kahwin. Maaf lah ya, quarters tu dekat mana, location dia apa semua, saya tak dapat nak beritahu dekat sini. Sekian. Dan ini adalah kisah seorang Malaysia yang kedua pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Semoga anda terhibur lah ya. Tapi seram juga tau. Yelah, dengar cerita pasal rumah-rumah quarters orang ni kan. Nak-nak pula dengar pasal bab dalam bilik kosong yang tak berbuka-buka tu. Siapa dalam rumah dia tu ada bilik yang memang tak pernah buka. Kalau ada tu korang pergilah buka-buka lah sikit kan. Jangan sampai terlambat. Jadi macam sahabat kita ni menyesal tak sudah nanti. Baiklah, tak nak buang masa lagi, jom kita terus dengan kisah yang ketiga pada hari ini. Okey, untuk kisah yang ketiga pada hari ini datangnya daripada Encik Aziz Johari. Jom kita mulakan dengan kisah yang ketiga ni. Assalamualaikum semua. Saya nak ceritakan jugalah pengalaman yang baru je ni terjadi tau. Raya Cina tahun ni, kita orang ni berjalan-jalan lah dengan keluarga. Isteri saya bawa keluarga dia dan saya pula bawa keluarga saya. Dan kami berjalan beramai-ramai ni berjalan ke Kuala Nerang tau. Last dulu saya pernah pergi kat sini tahun 90-an lah kalau tak silap saya. Dan sekarang ni bila pergi balik memang dah lain sangat-sangat tau. Jalan pun dah lebar, rumah dekat sini pun dah semuanya bosor-bosor pula. Dan kira macam dah majulah dekat kawasan ni kan. Okeylah, nak dijadikan cerita kan, malam pertama tu saya bawa isteri saya ni jalan sendiri tau. Mak ayah kami semua tak ikut lah, diorang semua dekat homestay. Niatnya, saya nak bawa isteri ni cari tempat makan yang sedap lah. Duk pusing lah kan, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Last-last jumpalah kedai makan yang nampaknya macam menarik. Daripada luar tu memang nampak cantik sangat. Nampak menarik sangat gitu tau. Jadi, saya pun parking lah dekat depan kedai tu. Dah parking tu, rupa-rupanya dekat situ, di dalam satu kawasan tu, dia ada dua kedai tau. Tapi, kedua-dua kedai ni, kedai tom yam, sebelah-sebelah aja pula tu. Dan saya tengok kan, satu kedai tom yam tu penuh orang. Memang ramai gila lah. Dan satu lagi, dia punya kedai tu kosong. Tak ada orang langsung. Seketul pun tak ada tau. So masa tu kan, bila dah bincang-bincang dengan isteri saya pilih nak pergi makan dekat kedai yang ramai orang tu. Sayang, pelik kan? Satu kedai ramai gila. Satu lagi tak ada orang langsung. Kenapalah agaknya macam ni kan? Alah abang ni, mungkin kedai tu tak sedap kot. Sebab itulah orang tak masuk bang. Tak pandai masak agaknya tu. Itulah orang sekarang ni. Tak pandai masak pun sibuk sangat nak berniaga. Buat ayam orang je, tahu tak? Saya masa ni kan, bila dah dengar bini saya bunyi macam tu je, saya pun okeykan aje lah kan. So, kita orang pun berjalan lah. Berjalan, sampai dekat dalam kedai makan yang ramai orang tu lah. Dah order makanan apa semua. Saya tengok semuanya okey je. Servis pun okey. Pelayan dia pun beramal lah. Orang kata ceria lah gitu kan. Hantar makanan pun cepat jugalah. Walaupun ramai dekat kedai tu. Memang makan dia tengok sekali tengok ni memang nampak menyelerakan habis lah. Tapi bila dah makan satu suap aja, tawa habis. Memang tak rasa apa pun. Tapi benda dah order kan, perut pun dah lapar. Nak kata menyesal pun adalah juga sikit. Tapi nak buat macam mana? Terpaksalah makan juga sampai habis. Bukan tak boleh nak telan lah. Boleh je makan, cuma tak sedap lah. So, bila kami dah habis makan tu, kita orang pun nak gerak lah. Dah bayar apa semua, kita orang pun bergerak. Tiba-tiba dalam hati saya ni tergerak pula. Nak order bungkus lah untuk mak ayah kan. Jadi saya pun cakap lah dengan wife. Sayang, awak tunggu kejap Abang nak pergi belikan mak ayah makanan lah. Kita belikan untuk semualah, senang okey lah tu bang.
Abang pergi seorang Saya tunggu dalam kereta je lah. Dah penat lah bang. Jadinya saya pun pergilah seorang-seorang. Pergi dekat kedai yang tak ramai orang tu. Konon-kononnya masa ni nak rasa pula lah makanan kat situ rasa dia macam mana. Saya dah order, saya pun tunggulah Dah siap, lepas tu makanan saya tu saya pun bayar dan terus balik. Balik tu kan, saya pun sediakanlah makanan untuk mak dengan ayah saya tau. Saya dah siap preparekan apa semua tu. Masa tu saya beli tom yum tau. Saya beli tom yum, letaklah tom yum tu dalam mangkuk. Dah buka apa semua siap lah. Masa saya sediakan tu, sajalah orang kata satu sudu tu sikit, rasalah sikit kuah dia tu kan. Pelik saya bang, sedap gila. Memang sedap. Dan masa ni baru saya terfikir tau. Kenapa tak ramai orang makan dekat kedai ni kan? Okey juga masakan dia memang sedap apa? Saya macam masa tu macam dah terfikir. Tapi tak adalah fikir panjang mana pun. Just fikir macam tu je lah. Okey, malam kedua tu pula, kami rasa macam teringin sangat nak makan dekat kedai tom yum yang saya makan semalam tu lah. Sebab dalam kepala saya ni kan, asyik duk teringat-ingat je dekat kedai tu tau. Dan kali ni, kami pergi ramai-ramai tau. Dengan mertua saya, dengan mak ayah saya, semua sekali pergilah. Dan anak saya yang paling sulung sekali tu, umur dalam 15 tahun tau. Dan dia ni macam ada special sikit lah. Dia jenis boleh nampak-nampak lah gitu kan. So, bila kami dah sampai dekat kedai makan tu, mati-mati anak saya ni tak nak keluar kereta tau. Dia nak duduk dekat dalam kereta je. Padahal tadi, masa dekat homestay, dia yang duk merengek-rengek lapor sangat lah itulah ini kan. Tapi yang peliknya, bila dah sampai ni, dia langsung tak nak turun kereta tau. Macam-macam alasan dia bagi. Jadi, masa ni saya pun, lantakkan je lah. Biarkan je lah. Nanti dia nak makan, pandailah dia cari sendiri kan. Yelah, dah besar 15 tahun. So, kita orang ni ramai-ramai pun turun lah. Sampai kat situ, dah settlekan, set-setkan meja apa semua. Kita orang pun order lah macam biasa. Bila makanan tu sampai kan, memang kecewa, memang fail habis lah. Dah lah waktu tu, kita ni bawa satu family, besar pula tu ramai-ramai kan. Sekali makanan tu semua, sikit punya masin tau. Sampai tak tertelan lah kami kan. Saya masa ni kan, tuan kedai ni tak tahu masak ke apa. Dia sengaja dia buat macam ni kan, saja nak berdajal kita ke apa kan. Dan dalam masa yang sama, saya pandanglah dekat kedai yang sebelah tu. Sama juga tau, macam semalam, masih tak ada pelanggan. Seorang pun tak ada tau. Masa ni saya rasa macam kesian lah pula dekat kedai sebelah sana tu kan. Tapi nak buat macam mana, dah makan dekat kedai ni, memang tak boleh buat apalah. Lepas makan tu, kita orang pun baliklah semula ke homestay. Sampai dekat homestay, anak saya yang duduk dekat dalam kereta tu, mulalah buka cerita pula tau. Kata dia apa tau? Dia nampak ada dua makhluk pakai kain putih tau. Berbalut dengan kain putih. Satu kecil, pendek je. Dan satu tu besar, tinggi. Dan dua-dua ni duduk berdiri je dekat tepi kedai tom yum yang kami makan tu lah. Dan benda tu kan macam melambai gitu tau. Dia macam suruh orang masuk kedai tau. Saya ni kan bila dah dengar macam tu memang meremang lah juga kan. Mungkinlah sebab tu lah saya ni duk teringat-ingat sangat kat kedai tu. Rupa-rupanya dia ada pasang pelaris. So, moral of the story, kadang-kadang bila kita nampak kedai tu nampak macam kosong sangat dan sebelah pula kedai tu ramai sangat orang ni kan. Korang hati-hatilah, mungkin ada sesuatu yang tak kena dekat situ. Wallahualam. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah yang ketiga ni? Kisah berkenaan dengan kedai makan yang ada pelaris lah. Ini tak tahulah itu pelaris ke ataupun penutup kedai yang sebelah yang tak ada orang tu kan. Kalau yang tahu tu boleh komen lah. Okey, tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita terus dengan kisah yang keempat untuk hari ini. Okey, untuk kisah yang keempat ni datangnya daripada Nazwa. Jom kita terus dengan kisah daripada Nazwa ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nazwa, berasal daripada Pahang dan berumur 29 tahun. Dan terima kasih Abang KSM sebab dah baca 3 kisah saya sebelum ni. Kisah kali ni, saya nak ceritakan tentang pengalaman saya terkena buatan orang. Tapi maaflah bila jadinya tu saya dah tak ingat sangat lah sebab benda ni dah lama sangat jadi. Kejadian ni berlaku masa saya kerja dekat Pulau Pinang dulu tau. Dan sebelum saya kerja dekat Penang tu, saya ada kerja sebagai ejen kowe dekat Kelantan. Dan masa tu, kami ni duduk satu rumah lah. Satu rumah tu ada 6 orang tau. Kira semua ni best friend lah kiranya kan. So satu hari tu, saya dengan member-member saya ni pergilah keluar, nak pergi ke bandar lah masa tu. Niatnya nak beli barang-barang dapur. Tapi entah siapa punya idea entah, kami semua boleh pakat-pakat ramai-ramai ni beli 6 utas gelang yang sama bentuk, sama warna. Konon-kononnya nak pakai sama-sama lah. Sampai bila-bila tau. Sebagai tanda best friend forever lah gitu kan. Sebab kami ni memang rapat sangat-sangat tau masa tu. So, beberapa bulan lepas tu lah, saya pun pindahlah ke Pulau Pinang. Untuk nak mulakan kerja saya yang barulah sebagai operator kilang. Masa saya duduk dekat Penang ni, saya ditempatkan dekat sebuah kondominium 32 tingkat tau. Dan saya ni tinggal dekat tingkat yang paling atas sekali, tingkat 32. Okey, nak dijadikan cerita, satu hari tu masa saya tengah duduk sorang-sorang aja dalam bilik kan, tengah duduk mengelamun gitu, tiba-tiba saya rasa macam meremang semacam je tau. Dan kebetulan angin pula boleh tahan kuat masa tu dia punya meremang tu lagi lain macam lah. Saya dalam hati ni fikir, yelah, mungkin sebab nak hujan lah kot. Jadi, saya pun tak fikir benda-benda yang pelik-pelik lah. Memang tak fikir apa pun. Saya terus bangun daripada katil tu dan niatnya ni nak pergi bangun, nak tutup tingkap saya tu lah. Baru berapa langkah je saya bergerak. Tiba-tiba, saya ternampak ada satu susuk lembaga hitam tau. Dia punya bulu tu memang lebat gila dekat depan tingkap bilik saya tu lah. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Tolong aku ada hantu dalam bilik aku. Kau ni kenapa Kenapa kau ni? Kenapa kau jerit tadi? Tu, kau tengok kat tingkap tu. Kat situ ada hantu. Hah? Mana? Tingkap ni ke? Mana ada apa-apa? Tak ada apa-apa pun lah. Kau ni mengigau agaknya ni. Tak. Sumpah. Benda tu ada kat situ tadi. Dia pandang aku. Dah, kau bacalah ayat kursi ke apa. Kau tenanglah. Aku temankan kau. Dah, kau tenang. Iza, kau tak percaya aku ke? Sumpah aku bukan nampak hantu ni. Bukan aku nampak sekali je tau. Benda ni dah banyak kali aku nampak. Dah. Macam ni lah. Apa kata, kalau aku bawa kau pergi berubat? Kita cuba je lah. Manalah tahu kot ada benda yang memang nak ganggu kau ke apa. Ayah angkat aku dekat sini je tinggal tau. Kita pergi jumpa dia je lah. Dia tu memang perawat Islam. Kita pergi jumpa dia nak. Disebabkan saya memang dah tak tahan sangat kena gangguan tu, saya pun setujulah. Dan untuk pengetahuan pendengar semua, dan ini adalah bukan kali pertama yang saya nampak benda tu tau. Dalam 3 bulan kebelakangan ni, boleh kata setiap hari saya kena ganggu aja dengan benda tu. Tapi benda ni saya tak pernah cerita pun pada sesiapa. Sebab yelah, kita ni rumah bujang perempuan kan. Bila cerita benda-benda macam ni sekarang, takut pula member saya tu. Disebabkan keadaan saya masa tu memang dah teruk sangat-sangat kan, Miza telefon ayah angkat dia tu, minta ayah angkat dia tu datang ke tempat saya. Ubatkan saya dekat rumah kami je lah maksudnya kan. So malam tu, ayah angkat Niza ni pun datang lah. Tapi pakcik tu tak naik ke atas tau. Yelah sebab rumah atas ni kan semuanya perempuan. Jadi dia minta kami pula yang turun ke bawah tau. Dia nak ubatkan saya dekat surau bawah rumah kami aja. Masa kami nak turun ke bawah ni, daripada dekat dalam lift ni kan, saya perasan tau, muka si Miza ni macam pucat sangat. Macam si Miza ni tengah takutkan sesuatu macam tu. Miza, kau ni kenapa ni? Ada apa-apa ke? Tak ada apa-apa lah weh. Kita baca sama-sama boleh tak?
Bukan apa aku daripada tadi rasa macam tak sedap hati je lah. Kenapa entah aku pun tak tahulah. Kita baca sama-sama ayat kursi. So kita orang pun dalam lift tu, sepanjang daripada tingkat atas sampai ke bawah, kita orang bacalah ayat kursi sepanjang perjalanan tu. Sampai dekat bawah, pakcik tu dah tunggu kami dah. Dia senyum je tau bila dia nampak kami tu. Tapi saya ni pula kan, bila saya nampak je pakcik tu, saya terus rasa pening sangat tau kepala tau. Berpinor-pinor biji mata. Saya dah macam nak rebah dah kat situ tau. Nasib baiklah Miza ni sempat tangkap saya. Miza lah yang duk papa saya bawa masuk dalam surau tau. So, dah masuk dalam surau tu, pakcik tu pun tak banyak cerita dah. Terus mula rukiahkan saya. Dan masa ni kan, saya terus dah memang dah tak ingat apa, dah tak sedarkan diri langsung tau. Apa yang saya nak ceritakan lepas ni, semua cerita daripada Miza ceritakan balik semula pada saya. Kata Miza, dalam masa proses pakcik tu ataupun ayah angkat dia tu ubatkan saya kan, muka saya ni jadi berubah sangat-sangat tau. Jadi macam muka bengis sangat. Dan saya siap berdialog lagi dengan ayah angkat dia tu tau. Engkau ni siapa ah? Kenapa engkau kacau budak ni? Engkau tak perlu tahu aku siapa. Aku datang ni sebab aku nak buat perempuan ni merana. Kawan dia ni bercinta dengan laki aku. Kurang hajar semua ni. Aku nak ajar dia orang ni semua biar dia rasa macam mana aku rasa. Sebenarnya kalau ikutkan sini, dialog dia panjang lagi lah. Tapi Abang KSM pendekkan cerita je lah. Rupa-rupanya benda ni semua ada kena-mengena dengan gelang yang saya pakai tu. Dan ayah angkat kawan saya tu minta saya buang tau. Kata dia jangan pakai lagi lah gelang tu. Keesokan harinya, bila saya dah buang gelang tu kan, terus badan saya ni jadi sihat aja. Dan Alhamdulillah, saya terselamat daripada gangguan tu. Dan saya ni memang tak sangka sungguh tau. Benda-benda macam ni boleh jadi dekat saya kan. Pasal gelang tu, saya pun tak tahulah siapa punya kerja sebenarnya. Yalah, biasalah kan. Kalau perawat Islam ni, bila kita tanya benda-benda macam ni, dia kata sensitif. Memang takkan dia jawab punyalah. Sebab takut jatuh fitnah pula katanya kan. So, moral of the story dekat sini. Kawan ni ada macam-macam jenis lah. Ada yang baik, ada yang pura-pura baik pun ada kan. So, kalau nak berkawan tu berhati-hatilah dalam memilih kawan. Semoga sahabat semua ni dilindungi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir pada hari ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang Abang KSM sampaikan. Baiklah, Abang KSM nak minta ampun, nak minta maaf. Kalau tadi tu Abang KSM ada tersalah kata ataupun terkasar bahasa tu, harap sahabat semua dapat maafkan Abang ya. Mana yang belum like tu, tolonglah tekanlah button like tu dulu. Mana yang belum subscribe tu, tekanlah button subscribe tu. Kita kan geng. Baiklah, dengan ini berakhirlah sudah kisah seram Malaysia untuk hari ini. Jumpa lagi esok pada pukul 4 petang. Terima kasih semua. Assalamualaikum.